Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah berapa ramai kat sini dah bangun dah pagi ni? Okay. Saya nak tengok apa ramai kat sini dah bangun penuh dengan energi untuk nak membantu lebih ramai orang, insyaAllah. Okay. So siapa kat sini dah bersedia? Saya nak tengok. Okay, berapa ramai kat sini dah bersedia? Berapa ramai kat sini yang dah ready untuk nak belajar lagi pagi ni, insyaAllah. Okay. So saya nak cakap tajuk pagi ni saya tertipu lagi. Okay. Sebab most of the time dalam hidup kita ni, banyak kali kadang-kadang bila kita tak alert, tak aware dan kita tak cukup ilmu, kita mudah ditipu. Okay. Saya ada macam some conversation lah semalam dengan orang rumah saya kan. Siapa nak dengar? Okay. Saya nak cakap apakah benda banyak yang kita ditipu tau daripada sekeliling kita. Kalau kita tak ada ilmu, tidak ada knowledge, kan memang possibilities kita, kemungkinan kita nak ditipu tu tinggi. Dan banyak penipuan tu berlaku kepada orang yang kurang ilmu macam saya dulu. Dulu saya kurang ilmu. Dulu saya banyak sangat tertekan, banyak sangat rasa. Satu lagi bila kita terlampau tinggi rasa give up dan terlampau tinggi rasa macam tak ada harapan, lagi mudah kita ni ditipu. Okay? So pagi ni saya nak cakap supaya kita jangan tertipu dan kita nak melihat nanti beberapa benda saya nak tunjuk pada you all. Saya nak tunjuk, saya nak share pagi ni dan bersempena juga insya-Allah pada minggu ini kita akan menyambut ulang tahun momentum ke 8 tahun. Okay? Sebab tu saya pakai nombor 88, bukanlah ke 88 tahun. Lama sangat tu. Kalau macam tu mungkin umur saya dah 100 tahun. Okay? InsyaAllah pada minggu ni kita akan meraikan dan kita sediakan banyak hadiah, banyak benda, banyak perkara yang kita nak bagi, yang kita nak berikan, yang kita nak contribute, nak bersumbangkan kepada anda sempena dengan kesyukuran kami menyambut ulang tahun momentum yang ke-8 tahun. Siapa ingat tahun lepas kita ada bagi t-shirt momentum 7 tahun. InsyaAllah tahun ni kita juga sediakan ada banyak t-shirt, ada banyak hadiah yang kami nak berikan kepada anda, yang saya anggap sahabat-sahabat, bukan sekadar fans, tetapi juga adalah sahabat-sahabat. Okay, so macam ni. Dulu saya sering tertipu sebab apa tahu? Satu, saya nak cakap macam ni. Saya sebenarnya memang orang susah. Yang besarkan kami atuk. Macam saya pernah cerita sebelum ni, siapa yang tak tahu, ayah saya tak pandai baca. Sebab atuk saya tak mampu nak hantar dia pergi sekolah. Okay? Even atuk saya tak besarkan pun ayah saya. Pakcik saya dan ayah saya dibesarkan oleh saudara mara. Sebab tu baru-baru ni kan saya temankan mak saya pergi ziarah saudara-saudara ni yang dia adalah membesar sama-sama dengan arwah. Saya panggil ayah saya Baba. Dia sama-sama membesar dengan arwah Baba. Dia adalah makcik yang ni jaga, kejap atuk ni jaga, kejap saudara ni jaga. So ayah saya ni dia adalah hidup dengan siapa yang jaga dia. Dan dia tak sempat sekolah. Dia hanya kerja kebun. Apa yang arwah Baba saya tahu hanyalah kira kelapa tu dia pandai. So mengira dia pandai sebab dia nak kena sabit kelapa. Dan lepas tu kena apa nama? Kena buang dia punya sabut dia tu. Okay, dia kena buang sabut dia dan dia hanya pandai mengira. Okay, boleh faham tak benda tu? So saya nak cakap benda ni, jadi kita dibesarkan dalam keadaan keluarga yang susah, dalam keadaan keluarga yang bukan orang senang. Okay, iuran sekolah pun kadang-kadang setiap tahun arwah atuk saya yang akan bantu dari segi bagi bantuan, top upkan untuk bayar iuran. Okay, so disebabkan itulah saya tidak pernah ada langsung orang kata pendedahan tentang hidup senang. Yang saya tahu, kalau saya habis sekolah, okay, cukup-cukuplah dapat cari makan, cari duit, bantu keluarga sikit. Saya tak pernah langsung nak fikir, okay, aku akan kaya, aku akan sangat berjaya. Tak, saya hanya fikir aku habiskan sekolah aku, cepat-cepat, kerja makan gaji. Okay, cuma dan masa tu hidup kita sekeliling kita hanyalah tengok macam susah. Dan kita tengok macam orang yang senang, orang kaya,
kita tak nampak contoh yang baik. Environment masa tu kita tak nampak orang yang berjaya, orang yang kaya ni baik. Saya tak nampak contoh baik. Buka drama, kita dimomokkan pula drama, filem, semua adalah benda orang kaya tu jahat. Kalau jahat tu je kaya. Kalau dia kaya sikit terus jahat. Terus lupa diri. So saya dibesarkan dalam environment macam tu. Menyebabkan saya tertipu bahawa sebenarnya masa tu saya percaya tak boleh kaya. Tak boleh kaya. Sehinggalah minggu ni ada macam satu conversation tu. Macam mak dia ni usaha sungguh-sungguh tau. Nak kaya. Dia berniaga lah. Dia usahakan dia usahakan untuk macam nak berniaga betul-betul, nak ada kehidupan yang baik, dan dia ada kata nak kaya. Tapi dia kata, mak, anak dia yang sekolah ni cakap, mak, jangan mak, cikgu kat sekolah bagi tahu tak boleh kaya mak. Orang kaya ni susah masuk syurga. Tiba-tiba dia cakap macam tu, mak, tak payahlah mak, kita tak payah kaya. Anak dia ni kecil lagi ni. Tapi dimomokkan oleh satu environment, oleh satu statement yang cakap, mak, kita tak payah kaya. Kalau kita kaya, mak, orang kaya ni susah masuk syurga. Saya fikir, betul? Saya pernah dengar ayat tu. Saya tak cakap ayat tu betul. Tapi betul, saya pun pernah dengar ayat yang sama dulu. Saya pun pernah dengar ada orang cakap, jangan kaya. Kalau engkau kaya besok, engkau akan masuk syurga tu merangkak. So, itu saya. Jadi, saya pun fikir statement yang sama. Dan menyebabkan, kita ni nak berjaya, nak senang tu tak senang. Ada banyak cobaan. Ditambah lagi dalam keadaan kaya tak elok, kaya nanti jahat, kaya lupa diri. Tak pernah kita dengar orang kaya ni bayar zakat, orang kaya ni bagi sedekah. Kita jarang ditunjukkan contoh tu. Dan contoh tu perlu kita nampak depan mata. And kita sentiasa mengecam kalau kita nampak ada orang yang pergi bagi sumbangan, orang yang pergi bantuan, dia bagi video ke gambar, kita selalu kecam nak menunjuk. Nampak tak betapa kita ni bukan sekadar miskin fizikal, tapi dari segi kepala otak kita, fahaman kita, hati kita juga miskin. Sebab kita melihat orang yang buat kebaikan pun kita rasa sakit hati. Nampak ke nampak tu? Sehingga kan bangsa kita kalau sesiapa yang buat jahat, buat benda yang mungkar, tak ada siapa nak cakap. But the moment bangsa kita bila buat benda yang baik, sebarkan kebaikan, tunjukkan dia pergi bagi bantuan as an inspiration kepada orang lain, niat dia. Tapi selalunya akan disalah ertikan. Tu saya nak cakap betapa kita ni ditipu oleh keadaan. Saya nak buktikan macam ni. Saya nak buktikan dengan beberapa ayat. Sehingga saya mula nampak benda ni, saya mula nampak jelas bahawa selama ni saya tertipu. Sehingga bila saya pergi belajar, kita bercampur dengan para orang alim, para ulama, dengan para habaib, dengan orang-orang yang soleh, yang mereka ni memang adalah kaya, senang, yang asal kebanyakan mereka juga asal daripada orang yang susah, orang yang miskin. Tapi mereka ni bangkit semula dengan ilmu, dengan panduan, dengan guru. Dan saya nak bagi hari ini adalah apa yang Islam ajarkan kepada kita. Sebab daripada 10 orang, kita kena ingat balik sirah. Sehingga saya terdengar ada seorang ustaz cakap tau, pada satu keadaan tu, dia kata 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Masya Allah. Bukan senang dapat garanti. Kau garanti masuk syurga ni. 10 orang sahabat Nabi. Kita sama-sama selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga ni, 7 kalangan mereka, 7 daripada 10 adalah orang-orang yang kaya. Orang yang kaya bukan sekadar milioner. Kejap lagi saya bagi tahu berapa besar kekayaan dia. Takkanlah mereka ni susah, takkan mereka masuk syurga merangkak hanya kerana mereka ni kaya. Na'udzubillah. So kita tertipu dalam keadaan semata-mata. Kita kena ingat Yahudi, Nasrani, orang jahiliah tak suka melihat orang Islam kaya. So mereka ni menyebarkan banyak fahaman melalui filem, drama, melalui banyak budaya, culture, semata-mata nak tengok kita miskin. Kalau tidak, kenapa?
Kalau kita melihat balik kepada, saya nak bacakan satu hadis ni, yang daripada hadis riwayat Ahmad, okay, yang saya nak share pada you, dan menjadi doa kita, patutnya menjadi doa kita yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cakap, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kemiskinan dan kehinaan. Dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku menzalimi atau dizalimi. Ni apa yang diucapkan oleh Rasulullah yang keluar dalam hadis. Okay. So bila saya baca macam ni, Rasulullah minta kita doa. Dilindungi kita ni daripada kemiskinan, daripada kefakiran. You faham tak benda tu? Okay. Lepas tu saya nak tunjukkan juga ada beberapa lagi benda. Saya nak share kepada anda. Okay. Nanti saya nak bagi satu lagi perkataan, satu lagi hadis daripada riwayat Al-Tirmizi kejap lagi. Sebab kita nampak, Islam tak ada pula dalam Islam ni menyuruh kita berdoa dijauhkan daripada kekayaan. Tapi yang ada adalah doa kita dijauhkan daripada kefakiran dan kemiskinan dan kehinaan. Itu doa yang Allah Ta'ala minta kita. Okay? Minta untuk kita ni mohon kepadanya. Dan of course, that's why salah satu cara untuk kita nak capai benda, nak capai kejayaan, nak jauhkan daripada kemiskinan adalah dengan berniaga. Dan saya faham malam tadi kalau siapa follow saya punya live, kita faham tahun ni penuh dengan cabaran, terutamanya harga barang naik. Okay? Terutama harga barang yang naik. Okay? So itu adalah satu cabaran. Dan satu cabaran juga, pelanggan hari ni bukan tak beli barang. Saya juga nak cakap benda tu. Pelanggan bukan tak beli barang, tapi mereka memilih. Okay? Mereka tengok juga pada brand apa yang mereka biasa dengar. Mana brand yang mereka percaya akan bantu dia. You fahamkan benda tu? Okay. So macam ni. Saya juga nak bacakan satu lagi perkataan yang saya rasa memberikan saya macam satu aha moment. Siapa nak tahu? Okay. Siapa kat sini nak tahu benda tu? Komen dulu kat situ nak. Saya nak tengok. Okay. Dan please tekan butang share supaya kita boleh menyampaikan kepada ramai orang. Supaya fahaman kita jangan lagi kita faham yang kau tak boleh kaya, baik kau miskin je. Kalau ada peluang, dan kita kena ingat Allah Ta'ala itu maha kaya, kenapa kita tak nak jadi kaya yang memberi kebaikan? Bukan sekadar kaya dari segi fizikal kita, tapi kaya kita dari segi nak menyumbang kepada orang. Kaya kita memberi orang ilmu. Kaya kita memberi bantuan kepada bangsa kita, kepada orang-orang sekeliling kita. Boleh faham tak maksud saya? Dan saya ada ke Melaka last week. Kemudian saya ada jumpa dengan seorang ustaz ni, dia ada Al-Hafiz. So dia ada kongsi satu benda. Saya terus macam wow, itu memberikan lagi satu kekuatan sebenarnya. Okay, itu memberikan lagi satu kekuatan. Yang saya rasa, betul lah. Dan ustaz ni cakap, ini adalah hadis sahih. Daripada hadis riwayat Al-Tirmizi. Dan hadis ini adalah hasan. Menurut Imam Al-Tirmizi. Okay. Dia punya bahasa dia ada macam ni. Okay. Bahasa dia adalah Inna tujara bukan ni. Sekejap At-tajirus as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Tiba-tiba itu yang masa tu saya terdengar nama macam ayah saya disebut. As-saduq. Okay. At-tajirus saduq al-amin minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Saya macam ustaz tolong explain ustaz apa maksud dia ustaz. So ustaz ni cakap, dia kata maksudnya peniaga yang jujur, dia sebut peniaga at-tajir. At-tajir tu maksudnya peniaga. Saya dulu ada ambil lah tuan-tuan sikit bahasa Arab Masa PMR tu saya ambil bahasa Arab dan saya skor dapat A. Okay, dan saya juga mendapat pendidikan khas daripada Sekolah Agama Johor. Sehingga darjah khas, saya dapat pangkat 1. Okay, sedikit sebanyak kat situ membantulah saya. Saya juga bersyukur sebab mak saya hantar, arwah bapa saya hantar saya bersekolah, atuk saya hantar saya bersekolah. Dan guru saya menerangkan
Mengajar, saya tak berhenti, tak jemu-jemu mengajar. Okey, jadi kat situ kalau maksud dia apa tau? Bila ustaz ni cakap, ustaz apa maksud? Saya excited nak tahu. Dia kata macam ni, maksudnya peniaga, at-tajir tu peniaga. At-tajir, peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi. Orang yang jujur dan orang yang syahid. Saya ulang. Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi. Orang yang jujur dan orang yang syahid. Okey. Berniaga boleh dengan syarat jujur, dengan syarat dia amanah. Kejap lagi saya explain bila ustaz tu cakap tajir tu maksud dia apa. Dia buat dia punya akronim dia tajir. Apa maksud at-tajir? Ta alif jim ra, tajir. Peniaga ni tadi dia boleh dia akronimkan dia maksudnya apa supaya kita menjadi peniaga jujur, peniaga amanah, ditempatkan besok insya-Allah bersama para nabi dan orang yang syahid, orang yang amanah. So tak besar ke ganjaran dekat situ? Peniaga jujur insya-Allah. Kalau dia jujur, insya-Allah dia dapat kekayaan yang dia nak. Dia menyumbang pula. Dan kita sudahlah kita kena hentikan momokkan yang orang kaya itu tak baik. Dengan sini bila saya melihat balik kepada 5 orang sahabat Nabi yang kaya, namun dengan sini satu keistimewaan yang mereka yang perlu kita faham adalah mereka ni adalah bersifat dermawan. Okey. Mereka ni bersifat dermawan. Kekayaan mereka ni datang daripada tajir ni tadi, aktiviti tajir, peniaga ni tadi. Okey. Saya ambil satu contoh yang pertama sekali kita melihat Abdul Rahman bin Auf. Okey. Dia adalah usianya kalau kita tengok sahabat sirah dia ni adalah 10 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dia adalah orang yang ke-8 memeluk Islam. Kemudian, okey, total kekayaan dia ni pada masa tu adalah lebih kurang 3.2 juta dinar. Okey, masa tu kekayaan dia ni Abdul Rahman bin Auf. Okey, dan aset dia ada 100 ekor unta. Masa tu tak adalah Mercedes, BMW, tak adalah Ferrari, tak ada Lamborghini. Kenderaan dia kuda yang terbaik ke, ada kuda terbaik ataupun unta terbaik. So dia ada unta 100 ekor, dia ada 100 ekor kuda dan dia mempunyai 3,000 ekor kambing. Okey, antara ramai-ramai sahabat Nabi, inilah sahabat Nabi. Okey, beliaulah sahabat Nabi yang paling kaya. Dan apa yang mereka kaya, mereka gunakan pula kaya ni untuk menyumbang bila Islam nak pergi menyebarkan agama Islam, nak memudahkan penyebaran. Kalau tidak, mungkin hari ini kita tak tahulah adakah kita menerima Islam, dan kita bersyukur. Sebab perjuangan Rasulullah bersama sahabat-sahabat ni tadi, kan? Dan saya juga pernah dengar ustaz-ustaz ni cakap, alhamdulillah syukur mereka yang masuk Islam awal ni mereka yang kaya raya. Contohnya Sayyidatina Khadijah. Okey, Abu Bakar. Tadi kita dengar Abdul Rahman bin Auf. Kena ingat, mereka yang berniaga, mereka ni ada data. Mereka ada list. Mereka ada pengaruh sebab mereka ni berniaga. Orang kenal dia. Masa tu orang kenal brand dia. Jadi bila mereka menyebarkan Islam, orang lebih senang percaya. Orang lebih senang percaya kepada mereka sebab mereka ni datang dengan memang dah ada pengaruh. Jadi dia guna pengaruh, dia gunakan kekayaan ni tadi untuk menyampaikan ayat-ayat Allah SWT. Dan apa kata kita gunakan contoh yang sama? Hari ini mungkin kalau saya tak ada apa-apa, mungkin kalau saya cakap topik ni tak ada siapa nak dengar. Sebab orang cakap, alah cipo dah, kau pun miskin nak cakap pasal benda ni. Kau siapa? Betul kan? Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala berikan saya amanah dan dorongkan saya untuk bercakap pasal benda ni supaya saya nak melihat lebih ramai anak bangsa saya, anda yang seagama, satu agama dengan saya dapat kaya, dapat gunakan untuk agama kita. Sebab kalau kita tengok kat Malaysia ni, antara yang kita adalah bangsa yang paling tertinggal di belakang. So, apa kata kita support each other? Okay, terima kasih siapa kat sini yang baru first time. Ain Tomoko, nama dia pelik tu. Okay, first time tengok Najib Asadu online. Terima kasih banyak. Selama ni dengar je, dengar kat mana tu? Okay. Siapa kat sini baru first time dan siapa kat sini baru yang pernah dengar je, tak tahu siapa. Okay, terima kasih. Baik. Kemudian saya nak bagi lagi contoh saya lagi contoh sahabat Nabi. Okay, yang mungkin anda kenal, Osman bin Affan. Okay,
Uthman bin Affan pun dikenali sebagai seorang pedagang yang sangat kaya dan sangat dermawan. Masya Allah, tabarakallah. Okay? Dia adalah seorang sahabat yang sangat sukses. Okay? Tidak bertangguh-tangguh nak sedekahkan harta untuk kepentingan syiar Islam. Bila Nabi kata nak guna pada jalan Islam je, dia tak tunggu, tak tangguh. Dia bagi, ambil untuk jalan Islam. Okay? Saat itu Uthman bin Affan ni kekayaan dia adalah merangkumi lebih kurang 30 juta dirham. Okay? 30 juta dirham, 150,000 dinar dan 1,000 ekor unta. Okay? Dan dia juga adalah menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Okay? Nampak tak benda tu? Itu antara sahabat Nabi. Dan ada seorang lagi, siapa nak dengar? So kita baca sirah. Sahabat-sahabat ni kaya dan gunakan kepada jalan Islam. Kaya, kalau kita lupa diri memang salah. Tak ada siapa kata betul. Tapi cuba kita ke arah kekayaan yang merangkumi kita ni bantu orang. Kita dalam mood mencontohi sifat, sikap sahabat-sahabat Rasulullah ni tadi. Okey, kita tengok lagi Sebab sejarah ni mengajar kita supaya ni kita jadi lebih baik. Supaya sejarah ni mengajar kita untuk kita do better. Okey, kita dengar juga nama sahabat Nabi namanya Talha bin Ubaidillah. Okey. Dia adalah wafat pada saat mengikuti perang Uhud. Dia syahid dalam perang Uhud. Okey. Talha ni adalah merupakan sahabat Nabi dari kaum Quraisy yang menjadi orang antara yang terawal masuk Islam. Okey. Baik. Masa perang Uhud ni, beliaulah melindungi Nabi Muhammad, dia lindungi Rasulullah. Okey. Sehingga tubuh dia menerima 70 luka daripada kena hiris dengan pedang, tusukan tombak, anak panah dan jari-jari dia terpotong sebab dia melindungi Rasulullah ketika perang. Okey, kekayaan dia pada masa tu adalah berupa wang 2.2 juta dirham dan 200,000 dinar. Okey, dia tak ada tanah, tak ada aset. Okey. Tapi kat situ dia kebanyakan harta ni adalah dia sedekahkan kepada jalan Islam masa tu. Nampak ke? Nampak contoh-contoh. Okey, contoh-contoh kat situ tadi yang saya terangkan tadi ayat. Okey, At-Tajir tadi saya kata tadi, siapa yang ingat tadi ayat dia? Okey, perkataan dia tadi tu. Kan ingat tak tadi saya ambil benda ni, potongan ayat tu tadi adalah saya ambil daripada website Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Terima kasih kepada yang belanja saya star. Thank you very much. Dah ada 300 lebih star. Thank you. Okey, yang tadi saya kata. Okey, dan terima kasih pada anda yang follow macam saya cakap tadi. At-Tajir tu, peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang jujur dan orang yang syahid. Okey, jom kita belajar sikit. Nak tak saya ajar sikit? Apakah maksud tajir? Siapa nak tahu? Yang ustaz ni, yang bila saya ke Melaka baru ni dan saya dengar daripada ustaz ni share, saya macam wow. Kan, sangat saya rasa sangat wow. Okey. So siapa nak saya share? Saya ada tulis hari tu, mana jap saya cari. Sebab saya rasa macam wow, okey. Dan saya rasa macam sangat amazing. Maksudnya tak salah untuk nak berniaga, tak salah untuk nak kaya, asalkan anda jujur dan amanah. Asalkan gunakan harta kita ni kepada golongan yang memerlukan, bukan untuk kita nak tunjuk ataupun lupa diri, insya-Allah. Okey, so tajir Tajir ni dia ada ta, alif, jim, ra. Tajir. Star tu boleh buat guna apa? Saya pun tak tahu. Okay. Yang saya tahu, anda appreciate saya dengan bagi saya star. Thank you very much. Saya sangat hargai benda tu. Nak buat apa saya pun tak tahu. Nak redeem kat Patreon ke Shell, saya tak tahu. Okay. Saya bukan tahu semua benda pun. Tu kena tanya tim saya lah. Star tu nanti nak buat apa. Okay. Baik. So tajir tu apa? Ta yang pertama bermaksud ni ciri-ciri peniaga. InsyaAllah kita nak you bukan sekadar kaya, berjaya dunia akhirat. Dan bila kita ada ilmu ni kan, insyaAllah kita boleh ke arah direction yang betul untuk kita jadi kaya, berjaya, berkat dunia dan akhirat. Tak salah pun kan? Okay. So tajir, ta adalah bermaksud takwa. Okay, takwa. Yang pertama.
Takwa ni adalah maksudnya adalah peniaga yang dia takutkan Allah SWT. Dia berniaga tapi dia juga adalah takut kepada Allah. Takut dia nak buat perkara mungkar. Jadi dia akan jadi jujur. Dia berniaga tu jujur. Dia berniaga tu tak tipu orang. So kalau kita jumpa mereka yang tipu, maksudnya itu adalah kesilapan dia sendiri. Bukan sebab kaya tu yang salah. Tapi bukan duit yang salah. Tak ada orang pegang duit tiba-tiba dia elok je, tiba-tiba pegang duit je. Tu je jahat. Cuba ambil. Pergi ambil sekarang. Pergi ambil, pegang duit. Orang kata duit ni boleh jadikan jahat. Pergi ambil. Tapi kalau dia pegang duit, dia masuk ZAS, tabung surau, tabung masjid, tabung anak yatim. Bukan ke baik tu? Itu bergantung kepada perbuatan dan action dia. Okay? Jadi tajir ni maksudnya tadi peniaga. So yang pertama adalah takwa. Ni saya dengar daripada ustaz ni, kemudian di-explain lebih detail oleh Ustaz Umar. Ustaz Umar. Okay? Alif. Apa maksud alif? Tadi takwa, alif adalah amanah. Nak jadi peniaga yang kaya berjaya, kena amanah. Okay? Alif tu adalah amanah. Okay? Bukan J. Tersasar pula. Jim. Apa maksud jim? Okay? Jim, jarik. Jarik ni maksudnya berani. Orang yang berniaga ni kena ada sifat berani. Berani ambil risiko. Berani bertindak. Berani untuk pimpin. Berani untuk ambil orang kerja dengan dia. Berani untuk nak buat baik. Jadi saya kata tak kisahlah whatever pun orang kita cakap. Bagi anda yang buat baik, kalau ada orang mengata, teruskan je. Kita buat jahat, kalau dia reda tu tak bagus. Apatah lagi kalau buat maksiat dipuji, tu masya-Allah, na'udzubillah, tu bahaya. Kalau buat baik dihina, dikutuk, dicerca, tak kisah, lantak dia. Yang penting kita punya diri kita dengan Allah SWT. Saya juga dengar semalam daripada Ustaz Umar, Saidina Osman dia akan menjadi antara salah seorang khalifah. Dan dia menghadapi pemberontak. Walaupun masa tu rumah beliau dikepung dan dia sebagai khalifah, dia tidak berdendam. Dia tidak berdendam. Ni daripada Ustaz Umar saya dengar semalam. Dia tidak berdendam. Okay. Dan sehingga Saidina Osman ni dibunuh. Dan ketika dibunuh tu pun para pemberontak ni, orang ni yang mengkebumikan dia, tak nak letak dia dalam perkuburan Baqi'. Okay, siapa yang tahu kalau di Madinah, insyaAllah, saya rasa macam tak sabar sebenarnya nak melawat Madinah. If dah dibuka untuk umrah, insyaAllah saya tak sabar nak pergi melawat Rasulullah di sana dan melawat perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ni adalah tempat pertama yang besok bila manusia dibangkitkan, itulah tempat pertama akan dibangkitkan. Sahabat-sahabat Nabi bersama dengan dengan Rasulullah SAW akan dibangkitkan dahulu di Baqi'. So punyalah Osman ni, mereka nak sakit hati dengan Saidina Osman dan dia dikhianati dan dia dikuburkan, dia letakkan kat hujung sekali. Dia kata biar kita jangan letak dia dalam Baqi'. Okay, kita letak di hujung-hujung. Tetapi apa yang pemberontak ni, apa orang yang khianat ni tidak tahu adalah kawasan tanah tu pun dah dibeli oleh Saidina Osman. Dan dia sebenarnya dah bersama dengan Baqi'. Dan secara tidak sedar sebenarnya, mereka sebenarnya juga menempatkan kubur Saidina Osman ni juga di dalam Baqi'. Saidina Osman ketika hidupnya, dia dah beli tanah tu semua sekali. Kawasan tu dia punya. Nampak tak? Tapi walau bagaimanapun, apa yang kita nak belajar kat situ, walaupun kita berjuang bagaimana kita berjuang pun, pasti akan ada orang khianat, pasti akan ada orang cuba nak kenakan kita. Even ini berlaku kepada para sahabat Nabi. Okay? Tapi mereka tidak patah semangat, mereka tetap berjuang hingga ke akhir hayat mereka ni. Okay? Yang last kali, tadi saya terangkan, ta adalah takwa, alif amanah, jim adalah jarik, berani, R orang berniaga ni anda kena ambil lagilah nak menghadapi situasi sekarang. R maksudnya rahmah, kasih sayang. Rahmah maksudnya kasih sayang. Kita nak layan pelanggan kita dengan penuh kasih sayang. Engage dengan dia. Kontak pelanggan tu betul-betul dengan penuh kasih sayang. Niat ni tuan-tuan perempuan, aku nak tolong dia. Aku nak mudahkan hidup dia dengan izin Allah. Aku nak bantu betul sehingga dia boleh rasa. Sehingga dia rasa, wow, dia ni betul-betul nak tolong aku. Dia ni betul-betul ikhlas. Aku dapat rasa benda tu.
Okay, buat marketing. Okay, buat sales yang penuh dengan rasa kasih sayang. Yang ni akan menyebabkan pelanggan tu confident dengan kita. And then barulah whatever pun situasi ekonomi, kita tak boleh nak menolak. Setiap tahun ada cabaran tersendiri. 2020 cabaran COVID. Kita masuk dalam COVID tapi kita ada banyak pelampung. Alhamdulillah, syukur. Kerajaan bantulah, ada bantuan sara hidup, ada moratorium. Okay, ada macam-macam, boleh keluar EPF. 2021 berlaku lagi PKP 2.0, 3.0. Still ada beberapa insentif. Tetapi masuk 2022, bila kita dah mula keluar daripada pandemik menuju pada endemik, tidak ada apa-apa pelampung kalau you ingat. So ramai orang macam lalai, ramai orang mula terleka, dia ingat keadaan masih okey, keadaan akan jadi normal. Tidak. Tak jadi normal. Harga barang naik. Inflasi naik. Kita doalah jangan sampai interest bank naikkan interest rate. Kalau tak, kita akan bayar pinjaman setiap bulan tu bertambah. Bermaksud komitmen kita bertambah dan ramai orang akan tak boleh nak bayar. So, apa yang kita nak buat adalah layan pelanggan kita dengan penuh kasih sayang. Tolak tapi jangan asyik fikir pasal nak jual barang. Biasa kalau you nampak setiap hari saya berdiri kat sini buat FB Live bersama dengan Puan Izzah. Kalau you perasan kita bagi kelas RPN free. Tapi dah tutup dah. Siapa suruh lambat? Dah penuh dah. Doalah, mana tahu besok kita sambut ulang tahun yang ke-8, tiba-tiba ada sedikit kuota, kita bolehlah buka sedikit. Adalah, kalau tak ada, tak adalah, nak macam mana. Tapi kalau anda perasan, siapa kat sini dapat rasa bila kami buat live, bila saya ke, Team Momentum ke, Puan Izzah buat live, you dapat rasa kasih sayang kami. You dapat rasa betapa kami ni bimbangkan you all punya keadaan. Kalau tak, saya boleh memilih tak payah buat apa-apa. Saya boleh memilih tak pagi, baik saya rehat je pagi-pagi. Saya masuk office, settlekan pasal apa things yang kita nak buat ke office ke, buat sistem, buat software, buat apps yang kita sedang bangunkan. Secara senyap-senyap. Secara silent. Tapi ada banyak benda projek kita tengah run. Okay. Tapi, kan, tajir sebab kita gunakan perkataan bahasa Arab, Ain. Tak alif jimrah. Dia tak gunakan perkataan Melayu. Tak alif, dia tak guna T-A-J-I-R. Tak. Kita gunakan ta alif jimrah. Tajir. Tajir tu maksud peniaga. Jadi dia tidak ada I. Tajir, takwa. Okay, amanah. Jarik, rahmah. Dia bahasa Arab. Okay, tajir. Okay, jadi saya harap you dapat sesuatu dan saya nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa kat sini yang dah tekan butang share. Terima kasih banyak sebab kongsikan mesej saya. Harap-harap kita jangan tertipu lagi. Harap-harap kita nampak bagaimana Rasulullah dan Islam mengajar kita untuk jadi senang. Kita hidup dalam keadaan kaya. Mati kita besok miskin. Sebab kita infak seluruh harta. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah. Hidupnya kaya. Ketika meninggalnya, dia tinggal semua. Dia infakkan semua. Meninggalnya miskin. Supaya dia kaya akhirat esok insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.